manakah homestay tempat Putih akan menginap dan apakah aktiviti ekstrim yang Putih akan lakukan? Teruskan menonton Ekstrim Walai Toko. Bah, mari. Sekarang ni Putih sedang dalam perjalanan menuju ke kampung Mantailang. Di sanalah nanti terletaknya homestay tempat Putih akan menginap. Bah, mari. Selamat pagi. Ya, pagi. Ini kunci dia. Sekiranya kalau ada masalah, tolong hubungi kami lah. Okey. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekarang Putih sudah sampai di Economy Homestay. Di sinilah Putih akan menginap sepanjang Putih berada di tenom ini. Mari ikut Putih, kita tengok apa yang ada di dalam. Bah, mari. Homestay Putih kali ini meriah, tidak sunyi sebab kiri kanan depan belakang semua ada jiran, dan bagi Putih sendiri pun homestay ni luas, besar, ada 3 bilik, bersih. Lepas tu bagi Putih harga dia pun berpatutan, boleh muat sampai 15 orang dengan harga cuma RM250 saja. Homestay ni sangat selesa sebab dia ada 2 tandas, lepas tu dengan dapur yang lengkap. Homestay ni sangat ceria dengan warna-warna dia yang warna-warni. Lepas tu kamu masuk saja di ruang tamu tu ada lukisan ikan-ikan. Lepas tu ada sofa tu yang boleh dijadikan katil. Jadi Putih rasa benda tu sangat menyenangkan. Sekarang masanya untuk Putih melakukan aktiviti ekstrim Putih. Kamu mau tahu di mana? Bah, mari. Untuk aktiviti ekstrim Putih yang pertama ni terletak agak jauh sedikit daripada Pekan, dalam 30 km, dan perjalanan tu mengambil masa selama 30 ke 40 minit. Untuk sampai ke tempat ni, Putih melalui beberapa tempat iaitu Sapong dan juga Kemabong. Aktiviti ekstrim Putih untuk kali ini terletak di Kampung Marais yang terletak di Mukim Kuala Tomani. Putih masuk sejak Kampung Marais itu, Putih terpegun. Mata Putih terbeliak, tidak berkelip-kelip. Sebab tempat dia memang cantik dengan sawah padi dia yang cantik, hijau. Lepas tu air sungai dia yang cantik. Lepas tu bukit bukau. Putih memang rasa gembira sepanjang perjalanan tu. Sekarang ni Putih sedang dalam perjalanan menuju ke Marais Center. Di sana nanti Putih akan melakukan aktiviti ekstrim Putih. Kamu mau tahu apa? Bah, mari. Hai, selamat datang. Terima kasih. Di sinilah Putih akan buat aktiviti ekstrim Putih, iaitu berbasikal meredah Kuala Tomai sejauh 20 km. Bersama dengan Putih di sini ialah Encik Konstantin. Beliau ialah pemandu arah. Okey, Encik Konstantin, Putih mau tanya, mungkin boleh ceritakan sedikit apakah ekstrim dan juga cabaran ketika berbasikal nanti? Okey, kita akan mendaki bukit, meredah sungai, batu-batu dan sawah padi. Okey, Encik Konstantin, mungkin boleh ceritakan lagi apakah alat-alat keselamatan yang mesti kita pakai sebelum kita berbasikal? Okey, alat-alat keselamatan dia seperti topi, mencek brake dan seperti kasut
dan sebagainya. Masa Putih sampai di sana tu barulah produksi bagi tahu apa aktiviti ekstrim yang mesti Putih buat. Rupanya Putih cuma perlu berbasikal saja. Waktu tu Putih macam hairanlah, senang saja berbasikal. Apa yang susah berbasikal? Jadi Putih pun senanglah hati sebab cabaran kali ini tidaklah susah betul. Dan selepas itu Encik Hamling memberi penerangan tentang tarikan-tarikan yang ada dan juga tentang cabaran-cabaran yang Putih akan hadapi sewaktu melakukan aktiviti ekstrim. Kami telah menyediakan beberapa produk pelancongan lah dari segi bengkel. Antaranya adalah bengkel pertanian yang berkaitan dengan sawah padi. Kedua, bengkel manik yang berasaskan kepada suku kaum Murut. Selain daripada itu, kita ada persembahan tarian tradisi dan lagi menarik di sini adalah kami menjalankan package berbasikal. Antara package berbasikal adalah satu package berbasikal di kawasan sawah padi, menaiki bukit melalui kawasan kebun gata, mereda sungai. Secara keseluruhannya lebih kurang 25 km lah. Sudahlah Putih ini tidak mahir menunggang basikal. Putih kena menunggang basikal sejauh 25 km. Punyalah jauh dengan halangan-halangan yang Putih akan hadapi. Naik bukit, lepas tu lalu sungai, lepas tu dengan jalan yang berbatu-batu. Tapi apa boleh buat, Putih kena teruskan juga sebab ini cabaran yang Putih kena habiskan. Waktu itu Putih buat tenang sejaklah, hadapi sejaklah. Sebab dia ini memerlukan tenaga yang cukup banyak. Selain daripada itu, faktor cuaca, kalau musim panas tu mungkin ada satu cabaran. Barulah Putih sedar yang berbasikal ini betul-betul ekstrim buat Putih. 25 km tu hanya penunggang basikal profesional saja yang boleh buat. Putih ni penunggang apa? Sikit-sikit jatuh, sikit-sikit jatuh. Kalau dicampur-campur semua perjalanan Putih dengan sawah padi, dengan kampung, dengan sungai itu cuma 6 km saja. Tapi kalau untuk penunggang basikal profesional, untuk 6 km ni sekejap saja. Tapi Putih ialah 2 jam sebab Putih kan kurang sikit dengan jatuh-jatuhlah, dengan macam-macam drama. Jadi memanglah makan masa sampai 2 jam. Jadi ada lagi baki 19 km. Dengan kena naik turun bukit lagi, dengan penat begitu, dengan panas begitu, Putih memang tiada tenaga sudah waktu itu. Laluan seterusnya Bukit Bukau. Putih nak sanggup sudah. Putih nak mampu sudah. Putih menyerah kalah. Jadi Putih meminta kepada pihak produksi supaya Putih tidak meneruskan lagi sebab Putih betul-betul tidak sanggup lagi waktu itu. Tapi kepada anda yang di luar sana yang sukakan, yang cintakan cabaran ekstrim berbasikal, kamu kena cuba berbasikal sejauh 25 km sebab memang Putih yakin ianya akan menjanjikan satu pengalaman yang sangat menarik buat anda. Semua orang pun tahu yang Tenom ni memang terkenal dengan kopi. Jadi Putih pun tidak melepaskan peluang untuk jalan-jalan di Fat Choi Coffee Cabin. Oh, cantiknya. Fat Choi Coffee Cabin ni terletak di puncak bukit. Jadi memang sangat sejuk. Lepas tu dekat situ Putih minum kopi sambil menikmati pemandangan daripada atas situ. Jadi sambil minum kopi tu Putih tengok pemandangan yang sangat luar biasa, sangat cantik. Putih tengok sungai Padas di situ daripada atas tu. Lepas tu Putih tengok satu bandar Tenom tu daripada atas. Selain daripada tu, ada lagi kincir angin. Tempat ini memang terkenal dengan penduduk-penduduk tempatan ataupun pelancong yang datang situ berkumpul sambil minum kopi, sambil melihat pemandangan di waktu petang.
Daripada atas sini, kita boleh tengok Bandar Tenom dan juga Sungai Padas. Wah, memang cantik pemandangannya. Ditambah lagi dengan kopi Tenom, memang onsoi. Jadi malam ni Putih tiada membuat apa-apa di homestay. Jadi Putih mau pergi satu tempat ni. Orang Tenom cakap tempat ini adalah salah satu tempat yang terkenal di sini. Mari. Jadi pada waktu malam, Putih mau cari makan. Putih pergi ke Tenom Coffee Valley. Macam kita tahulah, Tenom ni memang terkenal dengan kopi. Jadi kawan-kawan Putih cakap pun banyak yang cadangkan untuk pergi tempat ni. Jadi Putih pun pergi situ lah. Lepas tu dalam situ, selain daripada dia restoran, dia macam bar juga. Lepas tu dalam tu dia ada jual banyak jenis kopi. Selain daripada tu, tempat ini memang tempat yang terbaik untuk bersantai-santai pada waktu malam di Tenom ini. Kau mau pergi kopi kah, mau cari makan kah, tempat ini memang onsoi. Hello. Welcome. Tapi malam tu, Putih mau sedikit kelainan. Putih pesan ais coklat dan juga spaghetti. Memang sedap. Putih suka dia punya suasana sebab dia sunyi. Lepas tu dalam masa yang sama Putih rasa tenang dan kedai itu sendiri pun cantik. Alhamdulillah kenyang, memang onsoi. Okey, sekarang Putih mau balik homestay dulu sebab besok Putih ada aktiviti ekstrim yang Putih kena buat. Selamat malam. Untuk aktiviti ekstrim seterusnya ini, Putih akan memulakan perjalanan di stesen kereta api Tenom. Mari. Hai, saya mau pergi raya. Aktiviti ekstrim Putih yang kedua untuk kali ini ialah rafting dan Putih memulakan perjalanan daripada stesen kereta api Tenom dan berhenti di Pangi. Tambang kereta api daripada stesen Tenom ke Pangi cumalah 65 sen saja. Dan jaraknya dalam 10 km. Putih punyalah terkejut. Punyalah murah, 65 sen saja, dah sampai RM1 pun. Di mana lagi mau cari tambang begitu murah? Dan sebenarnya di situlah ekstrim Putih itu bermula. Dengan usia rel kereta api ini yang lebih daripada 100 tahun, dengan melalui jalan berliku-liku, lepas tu kereta api ini melalui tebing Sungai Padas, dan juga kadang-kadang dia berada sangat dekat dengan gaung. Kadang-kadang Putih rasa macam mau jatuh sejak di sungai itu sebab terlalu dekat dengan tebing sungai. Tapi Putih terlupa sebab panjang perjalanan tu Putih dapat saksikan pemandangan yang sangat luar biasa. Sungainya, dengan batu-batunya yang besar, dengan
banjaran krokodil di tepi itu. Jadi Putih terlupa dengan segala perasaan ketakutan tu, dan Putih hanya waktu itu Putih terpegun dengan kecantikan pemandangan di situ. Hai, selamat datang. Terima kasih. Sekarang Putih sudah sampai di Ultimate Borneo Expedition. Di sinilah Putih akan melakukan aktiviti ekstrim Putih, iaitu rafting. Sesampainya Putih di Pangi, Putih disambut sendiri oleh Encik Asif. Beliau ialah river guide yang akan mengendalikan pelancong-pelancong yang datang ke situ untuk melakukan aktiviti ekstrim rafting ni. Kita punya sungai ni kalau ikut yang untuk komersial, yang maksud dia yang pelancong datanglah, dia punya kira yang bertaraf dunia. Sebab satu, dia punya panjang sungai itu dalam 9 km, and then kita ada dalam 8 major rapid. Maksud dia major rapid ni yang memerlukan skill yang inilah technical lah. Dia macam ada ombak yang tinggi, dia biasanya 1-2 meter, and then ada yang ombak yang gulung, lepas tu ada drop lah. Itu yang membuatkan dia special di inilah Malaysia. Boleh dikatakan dia paling ekstrim di Malaysia sebab satu, dia level dia kita kira macam ada certification lah ataupun persijilan daripada International Rafting Federation tu. Dia kelaskan sungai ni sebagai kelas 3 dan 4, dan juga dia punya sungai itu kita klasifikasikan sebagai high volume, iaitu air yang banyak, dan juga kita ada beberapa rapid yang betul-betul boleh mencabar. Encik Asif memberitahu bahawa Sungai Padas ni yang kami akan lalu ni ialah sungai yang paling ekstrim di Malaysia, dan juga antara 10 sungai yang paling ekstrim di seluruh dunia. Bayangkan. Dan Sungai Padas ni ialah sungai yang paling bahaya di Asia Tenggara. Jadi waktu itu memang Putih sangat-sangat takut. Dan sebenarnya sebelum ini pun, sebelum kami pergi ke sini pun, Putih sudah mula takut. Putih tidak boleh tidur sebab Putih memang betul-betul takut dengan aktiviti ekstrim kali ini di Sungai Padas. Sebab Sungai Padas ini memang terkenal. Sebelum kita memulakan aktiviti, jadi ini adalah kita punya equipment yang kita akan gunakan lah. Pertamanya kita panggil sebagai PFD ataupun Personal Flotation Device. Kita ada jaket yang mengikut standard untuk aktiviti ini lah, aktiviti whitewater rafting. Lepas tu helmet pun kita ada helmet yang certified, IRF certified untuk aktiviti ini lah. Encik Asif memberi penerangan tentang langkah-langkah keselamatan dan juga alat-alat keselamatan apa yang perlu dipakai sebelum kita memulakan aktiviti rafting tu, dan juga Encik Asif memberi penerangan secara terperinci tentang apa yang perlu dilakukan ketika kita menghadapi konflik, ketika menghadapi jeram-jeram yang bahaya tu. Kita lebih bertuah lah. Kalau kita di sungai, kita turun sungai, raft ataupun boat ni, kita akan langgar batu dan terbalik. Okay? Bila terbalik ni, pertama sekali harus jangan panik lah, ataupun jangan cepat menggelabah lah orang cakap. Selepas kami memulakan rafting tu, kami berhadapan dengan rapid yang pertama ataupun jeram yang pertama. Jadi waktu itu Putih rasa macam senang sajalah. Encik Asif pun cakap, inilah jeram pertama yang kami akan hadap dan akan ada lagi jeram sebegitu. Jadi dalam hati Putih waktu itu macam senang saja, kalau ini sejak jeramnya, inikah Sungai Padas, sungai yang paling ekstrim di seluruh Malaysia. Kalau begitu sejak jeramnya, waktu itu Putih macam temberang sikitlah. Sebab betul senang. Selepas melalui jeram itu, kami berada di satu kawasan di mana airnya sangat tenang, dan di situ Encik Asif membenarkan kami untuk terjun, dan juga sesi itu sebenarnya adalah untuk keyakinan diri sewaktu berada di dalam air. Rupanya jeram pertama yang kami lalu tadi tu, iaitu Mickey Mouse Rapid tu, bukanlah jeram sebenar. Itu hanyalah 2 km pertama yang kami lalu tu cuma sesi berkenalan dengan Sungai Padas ataupun dipanggil warming up session. Di depan itulah jeram sebenar yang perlu kami tempuh sejauh 8 km. Jadi waktu itu barulah kembali rasa takut Putih tu, Cobra Point punya trauma, di situlah kembali segala-galanya.
Selepas melalui 2 jeram iaitu Headhunters dan juga Scooby-Doo, Putih rasa yakin untuk meneruskan perjalanan. Tapi selepas itu Encik Asif memberitahu bahawa yang di depan itu ialah Cobra Point. Putih tengok daripada jauh tu ombak dia besar dengan jeram yang panjang. Putih sudah hampir panik. Putih takut waktu itu dan Encik Asif hanya memberi kata-kata semangat dan juga dorongan supaya Putih kuat dan berani untuk menghadapi jeram Cobra Point tu. Putih hanya fokus dengan arahan dan juga dengan ombak yang kuat. Putih jatuh ke dalam air, lepas tu dengan air yang melimpah, dengan angin kuat, dengan ombak tu memang sangat kuat sampai kami hampir terbalik. Tapi Putih tidak percaya sebab akhirnya Putih dan semua berjaya melepasi Cobra Point tu. Dan waktu itu memang Putih rasa betul-betul bersyukur, tidak percaya yang Putih boleh melepasi jeram yang dikatakan paling berbahaya tu, dan ini ialah cabaran yang paling besar pernah Putih hadapi. Sebenarnya untuk aktiviti rafting, kita memerlukan sekurang-kurangnya 6 orang. Jadi waktu Putih buat aktiviti rafting tu, Putih bersama dengan beberapa orang pelancong dan 2 orang river guide, selain daripada Encik Asif dan satu lagi Zack. Sudah berjaya menghadapi jeram yang paling bahaya. Jadi waktu itu Putih lebih tenang. Putih macam merasa senang lah untuk hadapi yang seterusnya sebab ialah yang paling bahaya, paling ekstrim tu Putih sudah lepas. Rupanya Putih silap. Di situlah Putih dengan bot Putih dengan semua tu terbalik. Dan jeram-jeram yang seterusnya tu agak mudahlah untuk Putih dan yang lain-lain hadapi. Dan sewaktu sampai di Rayuh tu, Alhamdulillah Putih rasa bersyukur, gembira dan lebih berkeyakinan sebab berjaya menempuhi 9 jeram yang paling bahaya di Malaysia dan semua itu mengambil masa selama 2 jam. Akhirnya Putih berjaya menawan Sungai Padas, sungai yang paling ekstrim di Malaysia. Sesuatu yang kita rasakan sukar sebenarnya tidaklah sesukar mana seperti yang kita fikirkan jika kita menghadapinya dengan berani. Sekian saja Ekstrim Walai Tokau untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Mari. Tip Ekstrim Walai Tokau. Pastikan anda makan sarapan pagi atau mengalas perut sebelum keluar melakukan aktiviti ekstrim untuk membekalkan tenaga kepada badan anda.